KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nur Hashimah binti Muhammad dari SMK Perempuan Seri Aman, Petaling Jaya, Selangor akan bersama-sama anda pada episod kali ini. Apa khabar semua? Cikgu harap murid-murid sihat dan sentiasa gembira. Pembelajaran kali ini akan membincangkan penulisan bahasa pengatur caraan dalam mata pelajaran Asas Sains Komputer tingkatan 2. Kita akan bersama-sama meneroka bab 3 iaitu kod arahan di bawah subtopik 3.1 persekitaran kod arahan dan pecahan topik 3.1.3 iaitu menghasilkan kod segmen menggunakan fungsi input dan fungsi output, operator perbandingan dan operator logik. Pada akhir episod ini, murid-murid akan dapat menghasilkan kod segmen menggunakan 1. Fungsi input dan fungsi output. 2. Menghasilkan kod segmen menggunakan operator perbandingan. Dan yang ketiga, menghasilkan kod segmen menggunakan operator logik. Sebelum bermula, antara peralatan atau perkakasan atau bahan yang perlu disediakan ialah 1. Komputer yang dilengkapi dengan perisian seperti berikut: Python dan Scratch. Perisian tersebut boleh digunakan secara offline, iaitu perisian boleh dipasang dalam komputer, ataupun online, iaitu boleh digunakan secara dalam talian menggunakan pelayar laman sesawang. Sekarang, kita akan lihat pengenalan tentang fungsi input dan output. Fungsi input dan fungsi output merupakan kaedah interaktif yang digunakan dalam interaksi manusia dan komputer. Fungsi input dan fungsi output membolehkan mesej yang hendak disampaikan dan diterima dapat difahami oleh pengguna dan komputer. Sekarang, saya akan menerangkan tentang interaksi manusia dan komputer. Mari kita lihat gambar rajah ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Interaksi manusia dan komputer melibatkan cara manusia berkomunikasi dengan komputer dengan ciri-ciri perantaraan dalam aspek yang lebih luas seperti 1. Faktor komputer, sistem pengoperasian, teknik grafik komputer, bahasa pengatur caraan dan persekitaran pembangunan. Yang kedua, faktor manusia, teori komunikasi, bahasa, sains sosial, psikologi kognitif, psikologi sosial dan perasaan manusia. Sekarang, kita akan menerangkan maksud perantaraan pula. Mari kita lihat rajah interaksi manusia komputer atau IMK ini. Rajah IMK melibatkan cara manusia berkomunikasi dengan komputer dengan ciri-ciri perantaraan dalam aspek yang lebih luas. Perantaraan merujuk kepada medium seperti antara muka sesuatu atau cara, warna,
cara data dimasukkan dan reka bentuk grafik yang mesra pengguna supaya komunikasi antara manusia dengan komputer dapat berlaku dengan betul dan tepat. Seterusnya, saya akan menerangkan fungsi input. Pertama, fungsi input digunakan untuk mendapatkan data daripada pengguna melalui kod segmen yang dibina. Kedua, data boleh dimasukkan melalui papan kekunci tertakluk kepada kod segmen yang dibina. Dan yang ketiga, sintek bagi setiap bahasa pengaturcaraan adalah berbeza. Baiklah, saya akan menyatakan contoh fungsi input dalam beberapa bahasa pengaturcaraan seperti C++, C, Java, Python dan Scratch. Pertama, mari kita lihat fungsi input dalam bahasa pengaturcaraan C++. Sinteks cin digunakan bagi fungsi input dalam bahasa pengaturcaraan C++. Kedua, mari kita lihat pula fungsi input dalam bahasa pengaturcaraan C. Sinteks scanf digunakan bagi fungsi input dalam bahasa pengaturcaraan C++. Ketiga, kita lihat pula fungsi input dalam bahasa pengaturcaraan Java. Sinteks c.in digunakan bagi fungsi input dalam bahasa pengaturcaraan Java. Kemudian, yang keempat, kita lihat pula fungsi input dalam bahasa pengaturcaraan Python. Sinteks input digunakan bagi fungsi input dalam bahasa pengaturcaraan Python. Kelima, kita lihat fungsi input dalam bahasa pengaturcaraan Scratch. Untuk bahasa pengaturcaraan Scratch, pengaturcara akan menggunakan blok bagi menulis kod arahan. Blok ask iaitu soalan yang ingin ditanya. Contohnya, apakah nama anda? And, wait dan set. Pemboleh ubah. Contohnya, nama. To answer digunakan bagi fungsi input dalam bahasa pengaturcaraan Scratch. Baiklah murid-murid, itulah contoh-contoh fungsi input dalam beberapa bahasa pengaturcaraan. Sekarang, kita lihat penggunaan fungsi input dalam bahasa pengaturcaraan Python. Apabila sinteks input, contohnya, masukkan umur anda, dibaca, atau akan menunggu input daripada pengguna. Kemudian, pengguna akan memasukkan nilai 14 untuk input umur. Anda boleh layari laman sesawang ini untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang fungsi input dengan mengimbas kod QR atau layari pautan yang tertera. Okey murid-murid, sekarang kita teruskan dengan penerangan fungsi output. Fungsi output merujuk kepada maklumat yang dipaparkan pada skrin komputer. Maklumat yang dipaparkan ialah
hasil daripada proses yang dilakukan oleh kod segmen ataupun data yang dimasukkan oleh pengguna melalui fungsi input. Fungsi output akan diaktifkan oleh sintek umum mengikut bahasa pengaturcaraan yang digunakan. Saya akan menyatakan contoh fungsi output dalam beberapa bahasa pengaturcaraan seperti C++, C, Java, Python dan Scratch. Pertama, mari kita lihat fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan C++. Sinteks cout digunakan bagi fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan C++. Kedua, kita lihat pula fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan C. Sinteks printf digunakan bagi fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan C. Ketiga, fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan Java. Sinteks system.out digunakan bagi fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan Java. Kemudian, yang keempat, kita lihat fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan Python. Sinteks print digunakan bagi fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan Python. Dan yang kelima, kita lihat pula fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan Scratch. Untuk bahasa pengaturcaraan Scratch, pengatur cara akan menggunakan blok bagi menulis kod arahan. Blok C, soalan yang ingin ditanya. Contohnya, harga sebatang pensel ialah RM1. For, masa paparan dalam saat. Contohnya, 3 SECS iaitu second digunakan bagi fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan Scratch. Mari kita lihat penggunaan fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan Python. Apabila sinteks print, umur anda pada tahun ini ialah koma umur dibaca, atau cara akan memaparkan output nilai 14 yang telah dimasukkan oleh pengguna. Seterusnya, saya akan menyambung pembelajaran kita bagi topik menghasilkan kod segmen menggunakan operator perbandingan. Harap murid-murid dapat bersedia ya. Saya akan menerangkan operator perbandingan. Yang pertama, operator perbandingan digunakan untuk membandingkan nilai di sebelah kiri operator dengan nilai di sebelah kanan operator. Kedua, hasil kepada perbandingan ini adalah nilai logik benar atau palsu. Operator perbandingan digunakan dalam ungkapan boolean untuk pernyataan bersyarat bagi struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Operator perbandingan juga dikenali sebagai pengendali perhubungan. Tahukah anda, terdapat 6 jenis operator perbandingan yang digunakan dalam kod segmen. Pertama, operator sama dengan. Kedua, operator tidak sama dengan. Ketiga,
operator lebih besar daripada. Keempat, operator lebih kecil daripada. Kelima, operator lebih besar daripada atau sama dengan. Dan yang terakhir, operator lebih kecil daripada atau sama dengan. Lihat jadual yang disediakan. Terdapat 6 jenis simbol yang mewakili setiap operator. Murid-murid boleh merujuk penerangan dan contoh yang telah disediakan bagi setiap operator. Untuk pengetahuan murid-murid, simbol tak sama dengan juga boleh ditulis sebagai tanda kurung. Akan tetapi, penggunaannya semakin kurang. Mari kita lihat contoh penggunaan operator perbandingan. Pertama, nilai 10 diberikan kepada A. Kedua, nilai 15 sama dengan 8 adalah tidak benar. Ketiga, nilai 12 sama dengan 12 adalah benar. Sekarang, kita akan lihat kod segmen Python dalam gambar ini. Operator sama dengan digunakan dalam kod arahan Python ini. Operator sama dengan bermaksud memberi nilai operan kanan kepada operan kiri. Jika ungkapan boolean adalah benar, true akan dipaparkan. Jika ungkapan boolean adalah salah, false akan dipaparkan. Baiklah, saya akan meneruskan lagi pembelajaran kita ke topik menghasilkan kod segmen menggunakan operator logik. Harap murid-murid dapat bersedia ya. Saya akan menerangkan tentang operator perbandingan. Operator logik digunakan dalam suatu ungkapan algebra ringkas untuk mendapatkan nilai boolean, iaitu benar atau palsu. Kod segmen yang mengandungi ungkapan algebra bersama operator logik penting supaya atau cara dapat melakukan perbandingan yang mudah, terutamanya sebagai pernyataan bersyarat bagi struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Mari kita lihat rajah dalam paparan. Terdapat 3 operator logik yang terdiri daripada logik dan, and, logik atau, or, dan logik tidak, not. Saya akan menerangkan operator logik and atau logik dan. Keadaan menjadi benar jika kedua-dua operan adalah benar. Jika salah satu adalah palsu, maka ia akan menjadi palsu. Contoh yang pertama, sekiranya operan A sama dengan benar, operan B sama dengan benar, maka A and B adalah benar. Contoh yang kedua, sekiranya operan A sama dengan benar, operan B sama dengan palsu, maka A and B adalah palsu. Seterusnya, saya akan menerangkan operator logik OR atau logik atau. Keadaan menjadi benar jika salah satu operan adalah benar. Contoh, sekiranya operan A sama dengan benar, operan B sama dengan palsu, maka
A or B adalah benar. Begitu juga jika operan A sama dengan palsu, operan B sama dengan benar, maka A or B adalah benar. Kemudian, saya akan menerangkan operator logik not atau logik tidak. Operator ini menyongsangkan keseluruhan keadaan logik operan. Contoh, sekiranya operan A sama dengan benar, operan B sama dengan palsu, maka not A and B adalah benar. Sekarang, situasi permasalahan yang melibatkan kod segmen. Dengan menggunakan perisian Scratch, Aini diminta membangunkan kod segmen yang membolehkan mesin layan diri menerima wang kertas RM1, RM2 dan RM5 sahaja. Harga kesemua minuman ringan yang dijual adalah RM2. Jika wang kertas RM1 diterima, mesej wang anda tidak mencukupi akan dipaparkan. Jika wang kertas RM2 diterima, mesej terima kasih akan dipaparkan. Jika wang kertas RM5 diterima, mesej sila tunggu baki wang anda akan dikembalikan akan dipaparkan. Dengan menggunakan perisian Scratch, atau cara akan dibina untuk menunjukkan cara pelanggan melakukan pembelian minuman ringan menggunakan mesin layan diri. Sekarang merupakan aktiviti pengukuhan. Murid-murid diminta untuk menghasilkan atur cara dengan menggunakan bahasa pengatur caraan Python. Soalan 1. Paparkan maklumat iaitu nama murid dan nama sekolah yang dimasukkan oleh murid. Soalan 2. Hitungkan nilai bagi 5 tambah 8 darab 6. Soalan 3. Tentukan sama ada ungkapan 6 tambah negatif 7 lebih kecil daripada 3 tolak negatif 4 adalah betul atau salah. Dan soalan keempat, paparkan hasil operator logik dengan nilai A sama dengan true dan B sama dengan false. Baiklah murid-murid, mari kita bersama-sama membina atur cara bagi soalan-soalan ini sekarang. Lihat kod segmen Python dan hasil paparan bagi soalan 1. Ya, betul. Ini adalah hasil atur cara yang memaparkan maklumat nama murid dan nama sekolah. Seterusnya, lihat kod segmen Python dan hasil paparan bagi soalan 2. Ya, betul. Ini adalah hasil atur cara yang memaparkan jawapan operasi matematik sama dengan 53. Lihat pula kod segmen Python dan hasil paparan bagi soalan 3. Ya, betul. Ini adalah hasil atur cara yang menentukan ungkapan tersebut adalah benar. Akhir sekali, lihat kod segmen Python dan hasil paparan bagi soalan keempat.
Ya, betul. Ini adalah hasil atau cara yang memaparkan hasil operator logik tersebut. Kesimpulannya, hasil pembelajaran pada hari ini ialah murid-murid telah mempelajari 3 kaedah menghasilkan kod segmen menggunakan 1. Menghasilkan kod segmen menggunakan fungsi input dan fungsi output. Kedua, menghasilkan kod segmen menggunakan operator perbandingan. Dan yang ketiga, menghasilkan kod segmen menggunakan operator logik. Baiklah murid-murid, sampai di sini dulu buat kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih dan selamat maju jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Pada episod kali ini, murid-murid akan bersama dengan saya, Cikgu Wan Zaleha Wan Jusoh dari Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Cikgu akan membuka minda anda tentang tajuk yang ketiga dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran DSKP Asas Sains Komputer Tingkatan 3, iaitu algoritma dengan menitik beratkan standard pembelajaran 3.1.1 ciri-ciri search dan sort. Tahukah anda, kita sudah mengenali perkataan algoritma ini sejak dari tingkatan 1 lagi. Murid-murid, apakah algoritma? Cuba kita imbas kembali. Algoritma adalah satu siri langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita akan menggunakan sudukut atau carta alih untuk mewakili siri langkah tersebut. Mari kita lihat apakah algoritma yang akan kita pelajari pada hari ini. Bagaimanakah masalah dalam video yang murid tonton tadi dapat diselesaikan? Daripada video tadi, kita dapat lihat bahawa masalah pertama adalah membuat carian hotel mengikut kemudahan yang ditawarkan. Masalah kedua adalah untuk mendapatkan senarai harga hotel mengikut kadar yang paling murah. Jadi, apakah algoritma yang kita boleh gunakan untuk menyelesaikan masalah tadi? Lihat pada paparan skrin. Pada episod kali ini, anda akan mempelajari algoritma yang melibatkan proses carian atau search dan proses isihan atau sort. Oleh itu, cikgu berharap episod kali ini murid akan dapat mencapai objektif pembelajaran berikut. Pertama, murid dapat menyenaraikan ciri-ciri linear search. Kedua, murid dapat menyenaraikan ciri-ciri binary search. Ketiga, murid dapat menyenaraikan ciri-ciri bubble sort. Akhir sekali, murid dapat menyenaraikan ciri-ciri bucket sort. Bagi memudahkan murid mengingat, dalam algoritma carian terdapat 2 kaedah carian, iaitu linear search dan binary search. Manakala dalam algoritma isihan atau sort terdapat 2 kaedah yang akan kita pelajari, iaitu bubble sort dan bucket sort. Tahukah anda, search dan sort hanya akan berlaku apabila terdapat satu senarai data atau pengkalan data sahaja. Maksudnya, carian item atau isihan item hanya boleh dilaksanakan sekiranya wujud senarai data atau pengkalan data. Mari kita terokai algoritma yang pertama, iaitu algoritma search.
Search merupakan proses mendapatkan suatu item tertentu yang terkandung dalam satu senarai. Dalam algoritma search, terdapat dua teknik yang boleh digunakan, iaitu linear search dan binary search. Jom kita teruskan penerokaan kita dengan algoritma linear search. Cuba bayangkan, anda mempunyai satu senarai nombor bulat. Nombor bulat dalam senarai ini dikenali sebagai item. Katakanlah, daripada senarai itu, kita hendak mencari satu nombor, iaitu nombor 53. Bagaimanakah agaknya nombor 53 ini boleh dicari dengan kaedah linear search? Ayo, kita perhatikan bagaimanakah teknik linear search ini dilaksanakan. Sebagai contoh, kita mempunyai satu senarai nombor yang tidak mengikut sebarang susunan atau urutan, iaitu 48, 88, 3, 81, 53, 64, 44 dan 96. Sekarang kita akan mulakan carian item bagi nombor 53. Kita akan mulakan carian dengan melihat pada item yang pertama, iaitu 48. Adakah item pertama ini sama dengan nombor 53? Tidak. Jadi carian akan diteruskan dengan item kedua, iaitu 88. Adakah nombor 88 sama dengan nombor 53? Tidak. Komputer akan meneruskan lagi carian sehingga nombor 53 diperoleh. Tahukah anda apakah yang akan berlaku jika item nombor 53 itu tiada dalam senarai? Jawapannya ialah carian akan diteruskan sehinggalah item terakhir dan carian akan ditamatkan tanpa hasil. Cikgu yakin anda pasti sudah faham dengan teknik carian menggunakan linear search yang sangat mudah ini, kan? Cuba anda fikirkan, apakah kelebihan dan kelemahan algoritma ini? Kelebihan linear search ialah: yang pertama, algoritma yang sangat mudah. Kedua, item-item yang terdapat dalam senarai tidak perlu diisi mengikut urutan. Manakala kelemahan linear search pula, yang pertama, tidak efisien kerana perlu menyemak setiap item yang terdapat dalam senarai satu persatu. Yang kedua, sekiranya item tiada dalam senarai, carian tetap akan dilakukan sehinggalah item yang terakhir. Ini menyebabkan penyemakan mengambil masa yang sangat panjang. Seterusnya, kita akan melihat algoritma bagi binary search pula. Binary search merupakan teknik yang kedua dalam algoritma search yang kita akan pelajari pada hari ini. Mari kita lihat penggunaan algoritma binary search berdasarkan contoh ini. Kita akan mencari nombor 35 dengan kaedah binary search. Jom kita mulakan carian. Mari kita lihat susunan item yang dipaparkan. 12, 30, 35, 39, 42, 48, 50, 53 dan 62. Jika kita perhatikan, senarai ini mempunyai 9 item yang berada dalam urutan menaik. Setiap item diwakili oleh indeks yang bermula daripada sifar. Oleh itu, bilangan indeks bagi senarai ini ialah 8. Ingat ya, untuk teknik binary search, penggunaan indeks adalah sangat penting. Langkah seterusnya, kita perlu mengenal pasti item pertengahan dalam senarai. Untuk menentukan item pertengahan, kita akan menggunakan formula ini. Indeks terkecil ditambah dengan indeks terbesar dan hasilnya dibahagikan dengan 2. Sekiranya hasil bahagi ini merupakan nombor perpuluhan, komputer akan membaca nombor bulat terkecil bagi indeks yang dicari. Dalam contoh ini, kita lihat indeks terkecil ialah sifar
dan indeks terbesar adalah 8. Sifar tambah 8 dibahagi dengan 2, maka jawapannya adalah 4. Oleh itu, item yang berada pada indeks 4 adalah item pertengahan yang diwakili oleh 42. Bandingkan item carian iaitu 35 dengan item pertengahan iaitu 42. Adakah 35 sama dengan 42? Tidak. Maka kita akan semak lagi. Adakah 35 lebih kecil daripada 42? Ya. Jika 35 lebih kecil daripada 42, maka item yang sama dengan atau lebih besar daripada 42 akan diabaikan. Mari kita perhatikan item-item yang tinggal. Kita lihat bahawa hanya 4 nombor yang tinggal iaitu 12, 30, 35 dan 39. Dan item-item ini berada pada indeks 0 hingga 3. Ulang langkah untuk mengenal pasti item pertengahan pada senarai yang tinggal. Kali ini, nombor item pertengahan yang kita perolehi ialah 1.5. Komputer akan mengambil kira nombor bulat terkecil iaitu 1. Jadi dalam situasi ini, item pertengahan adalah 30 yang berada pada indeks 1. Seterusnya, kita bandingkan item carian iaitu 35 dengan item pertengahan 30. Adakah 35 sama dengan 30? Tidak. Oleh sebab 35 adalah lebih besar daripada 30, maka item 30 dan item sebelumnya akan diabaikan. Mari kita perhatikan item-item yang tinggal. Jika kita lihat hanya 2 nombor yang tinggal iaitu 35 dan 39. Langkah seterusnya, lihat nombor-nombor pada senarai yang tinggal dan item-item ini berada pada indeks 0 hingga 1. Ulang langkah untuk mengenal pasti item pertengahan pada senarai yang tinggal. Kali ini, nombor item pertengahan yang kita perolehi ialah 0.5. Komputer akan mengambil kira nombor bulat terkecil iaitu 0. Jadi dalam situasi ini, item pertengahan adalah 35 yang berada pada indeks 0. Bandingkan item carian iaitu 35 dengan item pertengahan. Adakah 35 sama dengan 35? Ya, benar. Maka carian selesai. Cuba anda fikirkan, apakah kelebihan algoritma binary search? Kelebihan binary search ialah lebih efisien dan menjimatkan masa berbanding dengan algoritma linear search. Kaedah ini tidak menyemak setiap item yang terdapat dalam senarai. Kaedah ini sangat sesuai digunakan pada senarai yang mempunyai bilangan item yang banyak kerana ia akan mengabaikan senarai item yang tidak memenuhi syarat carian. Baiklah murid-murid, cikgu sudah pun menjelaskan 2 kaedah yang terdapat dalam algoritma search. Mari kita senaraikan ciri-ciri search. Pertama, search adalah bertujuan untuk mencari item tertentu dalam senarai. Kedua, proses search memerlukan algoritma. Ketiga, search mempunyai 2 kaedah iaitu linear search untuk carian item yang sedikit dan binary search untuk carian item yang banyak. Sekarang, mari kita lihat pula algoritma yang kedua dalam tajuk ini iaitu algoritma sort. Apakah yang dimaksudkan dengan algoritma sort ini? Algoritma sort merupakan proses mengisi atau menyusun item-item dalam suatu senarai linear mengikut urutan tertentu sama ada urutan menaik atau urutan menurun. Tahukah anda, kita sering menggunakan algoritma sort ini dalam kehidupan seharian. Contohnya, seorang ketua kelas ingin menyusun senarai nama murid mengikut abjad, mengikut bulan kelahiran, jantina dan sebagainya. Dalam sukatan tingkatan 3,
algoritma sort yang kita pelajari adalah bubble sort dan bucket sort. Kaedah sort yang pertama ialah bubble sort. Mari kita lihat kaedah bubble sort ini melaksanakan proses isihan. Katakanlah kita mempunyai satu senarai nombor yang tidak tersusun. Lihat paparan skrin. Terdapat nombor 4, 1, 9, 5 dan 3. Mari kita susun nombor ini mengikut urutan menurun. Langkah pertama, kita lihat dua item pertama terlebih dahulu. Jika kita perhatikan di sini, dua item pertama adalah nombor 4 dan nombor 1. Kita akan melakukan proses isihan secara menurun. Jadi, nombor 4 adalah lebih besar daripada nombor 1. Maka, kedudukan dua nombor ini tidak perlu ditukar. Langkah kedua, kita lihat pula dua item seterusnya, iaitu nombor 1 dan nombor 9. Nombor 9 adalah lebih besar daripada nombor 1. Jadi, kita perlu menukar kedudukan nombor 9 dan nombor 1 seperti ini. Langkah ketiga, kita lihat dua item seterusnya. Bandingkan nombor 1 dengan nombor 5. Nombor 5 lebih besar daripada nombor 1. Jadi, kita perlu menukar kedudukan nombor 5 dan nombor 1 seperti ini. Langkah keempat, kita lihat dua item seterusnya. Bandingkan pula nombor 1 dengan nombor 3. Nombor 3 lebih besar daripada nombor 1. Jadi, kita perlu menukar kedudukan nombor 3 dan nombor 1 seperti ini. Cuba kita perhatikan. Kesemua item ini telah pun melalui proses bubble sort. Jika kita lihat, senarai item yang terhasil masih belum berada dalam urutan menurun. Oleh itu, proses perbandingan akan diulang semula. Langkah kelima, kita ulang langkah pertama. Bandingkan item pertama dengan item kedua. Kita lihat nombor 9 adalah lebih besar daripada nombor 4. Jadi, kita perlu menukar kedudukan nombor 9 dan nombor 4 seperti ini. Langkah keenam, bandingkan pula nombor 4 dan nombor 5. Nombor 5 adalah lebih besar daripada nombor 4. Jadi, kita perlu menukar kedudukan nombor 5 dan nombor 4 seperti ini. Langkah ketujuh, bandingkan nombor seterusnya, iaitu nombor 4 dan nombor 3. Kita lihat bahawa kedua-dua item ini berada pada kedudukan yang betul. Jadi, ia akan kekal pada kedudukan sedia ada. Dan akhir sekali, langkah ke-8. Kita bandingkan dua item yang terakhir, iaitu nombor 3 dan nombor 1. Oleh sebab nombor 3 adalah lebih besar daripada nombor 1, maka kedua-dua item ini tidak perlu bertukar kedudukan. Akhirnya, mari kita lihat hasilnya. Kesemua item ini telah pun tersusun mengikut urutan menurun, maka proses isihan bubble sort ini sudah selesai. Seterusnya, mari kita lihat algoritma yang terakhir, iaitu algoritma bucket sort. Kunci utama dalam algoritma bucket sort ini adalah bucket atau baldi. Algoritma ini akan mengasingkan item-item dan dimasukkan dalam baldi yang sesuai. Seterusnya, item-item di dalam baldi itu akan diisi dan disusun semula ke dalam senarai. Mari kita lihat nombor-nombor pada paparan skrin ini. Nombor-nombor tersebut akan diisi mengikut urutan menaik menggunakan algoritma bucket sort. Jom kita mulakan bucket sort. Langkah pertama, kita perlu menentukan bilangan baldi. Berapakah bilangan baldi yang diperlukan? Bilangan baldi boleh ditentukan oleh pengatur cara atau dengan menggunakan formula berikut. Bilangan baldi sama dengan punca kuasa 2 bilangan item dengan mengambil bacaan had atas. Contoh pengiraan bagi menentukan bilangan baldi ialah
Katakan terdapat 8 item dalam senarai. Maka, bilangan baldi sama dengan punca kuasa 8 iaitu 2.82. Kita dapati had atasnya ialah 3. Maka, bilangan baldi adalah 3. Mari kita laksanakan paket sort bagi senarai item ini. Terdapat 8 item. Maka, bilangan baldi yang diperlukan adalah 3. Baldi pertama mempunyai julat 1 hingga 3. Baldi kedua, julat 4 hingga 6. Dan baldi ketiga mempunyai julat 7 hingga 9. Langkah kedua, item-item akan diisi ke dalam baldi mengikut julat yang betul. Mari kita lihat proses ini. Jika kita lihat pada langkah ini, kita dapati bahawa item-item yang masuk ke dalam baldi berada dalam keadaan tidak tersusun. Langkah ketiga, item-item dalam setiap baldi akan diisi secara berasingan seperti paparan skrin. Seterusnya, item-item yang telah diisi dalam baldi akan dimasukkan semula ke dalam senarai item seperti ini. Hasilnya, kita akan mendapati bahawa senarai item telah pun berada dalam susunan urutan menaik. Mudah bukan? Setelah kita memahami proses bubble sort dan paket sort tadi, apakah ciri-ciri penting yang perlu kita ketahui berkaitan algoritma sort ini? Ciri-ciri algoritma sort adalah: pertama, sort merupakan proses mengisih item-item dalam senarai mengikut urutan menaik atau menurun. Kedua, sort hanya boleh dilakukan jika ada suatu senarai item dengan bilangan item yang sedikit atau banyak. Ketiga, proses sort memerlukan algoritma. Keempat, terdapat 2 kaedah sort iaitu bubble sort sesuai untuk senarai yang mempunyai item yang sedikit dan paket sort untuk item yang banyak. Baiklah murid-murid, kita telah meneroka bersama-sama tentang kedua-dua algoritma search dan sort. Untuk memastikan kita memahami ciri-ciri algoritma yang telah kita pelajari pada hari ini, marilah kita sama-sama menjawab latihan uji minda ini. Uji minda pertama. X merupakan satu teknik untuk mendapatkan item dalam senarai tanpa perlu membuat isihan mengikut urutan terlebih dahulu. Apakah X? Ya, betul. Jawapannya ialah X merupakan algoritma linear search. Uji minda kedua. Teknik ini mencari dan menyemak item di tengah senarai. Nyatakan teknik ini. Ya, betul. Teknik ini dikenali sebagai teknik binary search. Uji minda ketiga. Encik Kumar merupakan pegawai kesihatan di sebuah klinik. Beliau ditugaskan untuk mengisi senarai nama pesakit mengikut kategori umur pesakit. Cadangkan teknik sort yang efisien dan boleh digunakan oleh Encik Kumar. Ya, teknik yang boleh digunakan oleh Encik Kumar adalah teknik paket sort. Uji minda keempat. Manakah algoritma yang sesuai digunakan untuk senarai yang mempunyai item yang sedikit? Betul tu. Ingat ya, untuk senarai item yang sedikit, kita boleh menggunakan teknik linear search dan bubble sort. Uji minda kelima. Manakah algoritma yang sesuai digunakan untuk senarai yang mempunyai item yang banyak? Mari kita fikirkan. Betul tu. Jika tadi kita menggunakan kaedah linear search dan bubble sort untuk senarai item yang sedikit, untuk senarai item yang banyak, kita gunakan kaedah carian binary search dan isihan menggunakan kaedah bucket sort. Baiklah murid-murid, kita sudah tiba di penghujung siaran untuk episod kali ini. Sebagai penutup, marilah kita rumuskan pembelajaran kita pada hari ini. Kita telah belajar tentang ciri-ciri search dan sort.
kita telah mengetahui perbezaan search dan sort, iaitu search merupakan proses mencari item tertentu dalam suatu senarai, manakala sort merupakan proses mengisih item-item dalam senarai sama ada mengikut urutan menaik atau urutan menurun. Kita juga telah mengenal pasti persamaan yang terdapat dalam search dan sort, iaitu search dan sort hanya boleh dilakukan jika terdapat suatu senarai dan perlu mempunyai algoritma yang tertentu. Bagi senarai yang mempunyai item yang sedikit, kaedah search dan sort yang boleh digunakan adalah linear search dan bubble sort. Manakala bagi senarai item yang banyak, kaedah search dan sort yang boleh digunakan adalah binary search dan bucket sort. Terima kasih cikgu ucapkan kepada semua murid yang telah menonton episod ini. Cikgu amat yakin dan percaya seandainya murid-murid meneliti episod ini dengan baik, murid-murid pasti akan memahami ciri-ciri algoritma search dan sort. Seterusnya, murid-murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan algoritma search dan sort. Sekian saja buat kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di episod seterusnya. Terima kasih.